دار النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Gitu ya. Bertanyalah kepada mereka, adakah azab seksa neraka yang demikian itu lebih baik ataupun syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, syurga yang sedia bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali. Mereka beroleh di dalam syurga itu apa yang mereka kendaki. Mereka pula kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah satu janji yang dijamin oleh Tuhan, yang dipohonkan dan dituntut dalam doa masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah azab dan keadaan di dalam neraka yang dialami oleh orang-orang kafir yang dibelenggu itu lebih baik, ataukah kehidupan yang kekal di syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, mana yang lebih baik? Kehidupan di dalam syurga itu ialah balasan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa dan menjadi tempat kembali di akhirat kelak. Mereka akan mendapati di dalam syurga apa yang mereka kendaki dari berbagai kenikmatan dan kelazatan, berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, pemandangan yang indah, dan lain-lain kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati. Benda yang tidak pernah terlihat mata, dengar telinga, lintas dalam hati, tak pernah. Semua ada siap di sana. Menunjukkan kehebatan yang begitu tinggi. Mereka akan hidup kekal untuk selama-lamanya di dalam syurga dan mereka tidak ingin bertukar tempat. Demikianlah janji Allah Ta'ala yang pasti akan ditepati sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang mukmin. Kemudian Abu Hazim berkata bahawa kelak di akhirat, di hari kiamat, orang mukmin akan berkata, ya Tuhan kami, kami telah membuat dan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Maka tepatilah apa yang Engkau janjikan kepada kami. Itu di antara permohonan kepada orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala
dan ianya dikurniakan nikmat yang besar sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa yawma yuhsyaruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a'antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallu sabil. Qalu subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhiza min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr wa kanu qauman bura faqad kadzdzabuka bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yazlim minkum nuzikhu azaban kabira. Dan ingatlah hari di mana Tuhan menghimpunkan mereka yang kafir ni, yauma yahsyuruhum, menghimpun Allah Ta'ala hum akan mereka Tuhan kafir, dan makhluk-makhluk mereka, makhluk-makhluk yang mereka sembah, ma ya'buduna min dunillah, tuan-tuan jenis yang mereka sembah, patung berhala yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia bertanya kepada makhluk-makhluk yang telah dipuja dan disembah itu, kamukah yang menyesatkan orang hamba-hambaku itu, atau mereka yang sesat jalan? Ya, mu yang menyesatkan dia ke? Atau memang dia jenis pilih jalan yang sesat? Maka mereka menjawab, Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, tidak patut bagi kami mengambil yang selain daripadamu sebagai pelindung. Ya, sebagai pelindung yang disembah. Dan tidak patut juga kami menyeru orang menyembah kami. Itu benda yang disembah itu berbicara dengan Allah Ta'ala. Dia sendiri pun mengaku ketuhanan Allah, tidak ada yang disembah melainkan dia. Dan tempat perlindungan tidak ada melainkan Allah Ta'ala saja. Tetapi Engkau, wahai Tuhan kami, telah melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada datuk nenek, sehingga mereka lalai dari ajaran agamamu, dan menjadilah mereka kaum yang binasa. Guna mereka dikatakan pula kepada gulungan itu, sesungguhnya mereka yang kami puja dan sembah telah mendustakan dakwaan bahawa mereka yang menyesatkan kamu. Oleh itu, kamu semua tidak akan dapat menjauhkan azab seksa ataupun beroleh sebarang pertolongan. Kalau siapa yang berlaku zalim di antara kamu, wahai umat manusia, dengan kekufuran atau maksiat, kami akan merasakan azab seksa yang besar. Tafsiran daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, iaitulah menceritakan tentang apa yang akan terjadi, iaitu peristiwa yang akan berlaku selepas kematian manusia, kehidupan yang besar, iaitulah berlaku terhadap orang-orang yang kafir, yang mengingkari ketuhanan Allah Ta'ala, mengingkari akan yaumul ba'as, hari bangkit. Kata dah mati habis cerita tak ada bangkit-bangkit, sekarang diterima benda ni. Jadi keadaan mereka di sana telah digambarkan oleh Al-Quran.
Di saat Allah Ta'ala menghimpunkan mereka berserta apa yang mereka sembah selain Ta'ala. Bahan-bahan sembahan mereka daripada kayu, batu dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mujahid, Isa, Uzair dan malaikat yang ketiganya itu dipertuhankan oleh sebahagian umat manusia. Iaitu Nabi Isa, katakan anak, Uzair itu juga, dan malaikat, ada yang menyembah malaikat. Jadi semua ni maknanya adalah kerja-kerja yang menyekutukan Allah Ta'ala yang amat besar padanya. Kemudian dalam perhimpunan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya. Allah Ta'ala akan bertanya kepada benda yang mengaku sebagai Tuhan, patung-patung dan sebagainya, yang disembah selain daripada Ta'ala. Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku dengan menyuruh agar mereka menyembah kamu, atau melakukan itu dari kehendak hatinya sendiri? Lalu mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Tuhan kami. Sana boleh tahu kesucian Tuhan, suci daripada kekurangan, naqais. Tidaklah patut kami menyembah selain engkau. Ya, semua sana jawab dah cantik. Untuk menjadi pelindung, dan tidaklah patut bagi makhluk untuk menyembah selain daripada engkau. Termasuklah kami sendiri dan mereka yang menyembah kami. Ya, iaitu di kalangan manusia-manusia yang bodoh. Tetapi mereka lakukan itu dengan kehendak hati mereka tanpa perintah atau persetujuan kami. Masing-masing semua tak mengaku. Di saat yang sedemikian, semua tak mengaku. Bertakut dengan azab Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Sebab tidak ditarik akan ruh manusia, melainkan telah dipaparkan tempat kedudukan mereka di sana. Maka kami berlepas diri, ya, daripada mereka dan daripada persembahan mereka itu. Akan tetapi engkaulah Tuhan kami, ya, telah memberi mereka dan bapa-bapa kami kehidupan yang panjang, nikmat yang banyak, sehingga mereka lupa mengingatkan engkau dan apa yang diturunkan kepada utusan-utusan. Dan sungguhnya mereka itu adalah kaum yang binasa. Ini bahan sembahan itu bercakap. Ya, menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala menciptakan apa yang dikehendak. Allah. Maka berfirmanlah Allah Ta'ala kepada orang kafir itu, lihatlah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain aku telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan kamu tidak akan dapat menolong diri kamu sendiri. Dan siapa yang berlaku zalim di antara kamu, akan kami biarkan mereka merasa azab yang pedih dan besar. Itu zalim paling besar ialah menyengutukan Allah Ta'ala. Sehubungan dengan ayat ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim
Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, wahai Isa ibni Maryam, engkau yang berkata kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku, ya, dua Tuhan selain daripada Allah. Adakah begitu? Engkaukah? Persoalan Allah Ta'ala tanya, a'anta kulta, ada kamu kata wahai Isa, linnas bagi manusia, ittakhizuni, mana ambillah sekalian kamu akan daku dan ibuku, ilahain, sebagai dua Tuhan, min dunillah, selain Ta'ala. Ada yang bercakap gitu? Itu maksudnya. Ini sengaja persoalan, bukan tuan tak tahu. Ya, ni ada kala ditanya sebab nak membesarkan, ada kala tanya nak menyindir. Ya, pertanyaan tu banyak. Dia punya apa tu maksud dia. Di sini sekaligus nak sindir orang-orang kafir di antara golongan-golongan, ya, Nasara yang etikadkan Tuhan tiga. Jadi satu tamparan hebat kepada mereka di yaumil mahsyar itu. Ya. Allah. Engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Ta'ala? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau wahai Tuhan kami. Ya. Qala subhanak. Maha suci engkau ai minan naqais, daripada segala kekurangan. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Ya. Tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Maksudnya itu bukan perkataan Nabi Isa AS. Perkataan mereka yang jahat, yang kufur dengan Tuhan. Jika aku ada mengatakannya, maka engkaulah terlebih mengetahui, ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, mendalam batin hatiku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kerana sungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itu di antara apa? Sifat ketuhanan yang lengkap. Dia mengetahui segala-galanya. Zahir, batin, yang terang, yang gaib, semua dia tahu. Kemudian nyatakan sini, aku tidak mengatakan perkara, ya, mereka melainkan apa yang engkau perintahkan. Nabi Isa menerangkan bahawasanya dia telah menjalankan amanah, menerangkan dan memanggil manusia, menyeru mereka ke arah kebenaran. Kepada yang mengatakannya, iaitulah sembahlah kamu akan Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Nabi Isa mengaku, ya, mengaku bahawasanya ketuhanan Allah Ta'ala, bukan dia Tuhan. Dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Hak, dia kata hak. Yang tidak sebenar tetap tidak sebenar. Ya. Kemudian selama aku berada di dalam kalangan mereka, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Ini gambaran keadaan-keadaan orang-orang yang ingkar di dunia tertekan hebat apabila mereka mengalami suasana yang seumpama ini. Apa benda yang mereka ingkarkan, yang mereka tidak beriman, tidak percaya, bahkan mereka mempersenda-sendakan terhadap para rasul, terutama Rasulullah SAW di akhir zaman. Ya, tiba-tiba benda itu mereka alami. Jadi bila terbuka aja, bila berlaku je benda al-hayat ba'dal mamat, kehidupan setelah mati, ini amat memberikan tekanan, ya, maknanya pemikiran, tekanan jiwa kepada golongan yang kufar. Selain daripada tekanan azab zahir, itu maha dahsyatlah. Ini di antara. Qala Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa
illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelum wahai Muhammad SAW, melainkan orang-orang yang makan, minum, berjalan di pasar. Maknanya mereka daripada jenis yang sama di kalangan insan manusia. Ya, urusan malaikat nanti lain cerita pula. Cakap tidak, makan tidak, dan jadi payah. Itu mereka petikaikan. Dia kata kalau jadi rasul biar orang pelik berlain daripada malaikat, tak makan tak minum. Setuan malaikat dia bertikai pula, menyusahkan dia. Macam-macam. Kepala dia ni dah kapi, dia kapi degil. Dan kami jadikan sebahagian daripada kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebagian yang lain. Lepas tu bila datang masalah-masalah, pandang dia. Sebab dia sebenarnya menghantar. Dia sebenarnya menguji. Di samping kita menyelesaikan secara syariat, rohani kita kena pandang betul. Adakah kamu sekalian dapat bersabar menghadapi ujian itu? Dan ingatlah, adalah Allah Ta'ala Tuhan sentiasa melihat akan keadaan makhluk-makhluknya. Ini di antara penerangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sini Allah SWT berfirman bahawa Rasul yang telah diutus adalah manusia biasa makan minum, ya, biasa pada segi zahirnya, tapi luar biasa dari segi yang lain. Sebab Nabi Bashar la kal bashar, Bashar manusia tapi bukan sebarang manusia. Jadi ada kelebihan. Ada pula setengah orang katakan kelebihan Rasulullah SAW ni lepas bi'sah dia, lepas kebangkitan Rasul baru nampak. Dah sebelum turun ke bumi dah ada. Di pintu syurga dah terpampang lah nama. Nabi Adam bertanya, nama siapa yang kau gandingkan dengan nama engkau itu, ya Allah? Ya Allah kata, itulah nama kekasihku, ya Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam AS bertawassul, ya, fabihi tawassala Adamun min zambihi faqad ihtada man yaqtadi bi abi. Ya, fabihi tawassala Adamun. Maka Nabi Adam bertawassul dengan kemegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul Adam min zambi. Faqad ihtada. Maka dapat hidayat petunjuklah. Man yaqtadi bi abihi, mereka yang menunjuk mengikut perjalanan datuk mereka Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bertawassul kepada Rasulullah SAW, ya, memohon hajat kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul, maka siapa kita? Ada kita lebih handal daripada Nabi Adam. Menunjukkan nas tawassul dan sekaligus menunjukkan kehebatan, keagungan, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah SWT berfirman dalam maksud ayat di atas bahawa Rasul yang telah diutuskan adalah manusia biasa. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kulun. La ya'kulun, mereka makan atau makan, wa yamshuna fil aswaq, mereka berjalan ke pasar. Ya. Mana maupun sifat insan yang zahir ada pada Rasul. Berjalan untuk mencari nafkah dan tidaklah bertentangan atau menyalahi tugas mereka sebagai Rasul. Kerana di samping keperluan mereka sebagai manusia biasa, Allah SWT telah memberikan mereka dengan sifat yang mulia, di samping tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat yang nyata bagi kebenaran yang mereka bawa dari sisi Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang lain yang maksudnya, dan tidaklah kami jadikan mereka Rasul itu tidak makan dan minum, tak ada. Sengaja Tuhan jadikan mereka dengan sifat manusia biasa.
Jadi Allah SWT berfirman selanjutnya, kami telah berjadikan sebagian kamu cubaan bagi sebagian yang lain, supaya nyata bagi kami setiap di antara kamu yang taat dan siapa di kalangan kamu yang derhaka. Dan berapa maksud tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuan nak tengok yang mana kata lebih baik amalan dia, yang mentaati perintah Allah ataupun sebaliknya. Dan kita masuk dan golongan orang yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala sampai akhir umur. Dan wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana ila akhir ayat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi, di antara juga ada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab As-Sahihain tentang kisah taubat. Yaitulah sami'tu sautan sarih yaqulu bi'a'la sautih ya Ka'b bin Malik abshir wa zahaban nasu yubashirunana wa antalaqtu ata'ammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqqani an-nas faujan ya yuhanniuni bitaubah wa yaqulun la yahni'aka taubatullah ta'ala alaika hatta dakhaltul masjid fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu an-nas fa qala Talha ibn Ubaydillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani kana Ka'b la yansaha li Talha. Qala Ka'b falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yubriku wajhahu minas surur abshir bi khair yaumin marra alayka munzu walad waladukal ummu. Masya Allah. Ini kisah Ka'ab bin Malik bersama 3 orang sahabat yang takhaluf dalam peperangan Tabuk. Ya. Mereka mendapat satu berita yang lebih besar, yang sangat-sangat hebat, ya, lebih daripada segala-galanya semenjak dilahirkan ibu. Semenjak dilahir sampailah kematian, inilah saat-saat yang paling besar, sehingga diabadikan cerita di dalam Al-Quran. Dalam Babut Taubah, kalau kita buka dalam Riyadhus Salihin, dia ada cerita ni, cerita Ka'ab bin Malik apabila dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Oh, seronok tu. Sebab dia takhaluf, dia tertinggal dalam perang Tabuk. Tidak ada satu peperangan melainkan dia dah siap. Dan dalam perang Tabuk dia menyiapkan dia punya persiapan 2 kali ganda. Mana dia memang benar-benar nak bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ya, orang yang sangat menguji sebab jauh perjalanan dia. Tapi Allah Ta'ala dah taksiskan pada azali, dia tak dapat menyertai. Ya, tak macam mana tertinggal. Dia 3 orang dia tinggal. Bila balik saja perang Tabuk, habis ni. Orang munafik macam-macam yang tak pergi mengakalkan Nabi. Dia buat Nabi diam. Tapi dia 3 orang ni bukan orang munafik, orang beriman yang kuat. Tapi Allah Ta'ala sengaja jadikan contoh di sini. Akhirnya kenalah ia tindakan selama 50 hari. Ya, hatta dhaqal ardu bima rahubat,
sehingga dia rasa sempit muka bumi. Baru beri salam sahabat lain dia. Beri salam ke Rasulullah salam paling empat lain. Oh, itu hukuman denda. Ya, denda. Sedangkan dalam Islam tak boleh tak cakap 3 hari lah. Ini bukan 3 hari, 50 hari, kurang 10 hari, 2 bulan. Bayangkan kalau kita beri salam tuan guru kita ke syekh kita ke wali ke, dia pandang empat lain. Salam dia pusing empat lain. Tak tidur malam je kan. Ini bukan tuan guru, bukan syekh, ini rasul, lagi besar pangkat ni. Ya. Jadi Ka'ab bin Malik ni jenis orang candi sikit. Yang dua orang tu tua sikit. Ya. Jadi di MP Rasulullah ketika semayang, salam Rasulullah paling empat lain. Oh, dia nak putus jantung. Jadi bila tiba ayat bara'ah melepaskan mana mereka dapat keampunan, wah tu seronok ni, sahabat lain semua seronok. Tu menandakan sahabat tadi apa, dia mengikut arahan. Ketika dia suruh pulau. Lepas tu dalam proses perkembangan Islam dia ada 3 peringkat. Dakwah. Ada kala manusia ni kita cakap dengan mudah, ceramah sikit dah dia terima. Ada kala dengan berdebat, dia ada 4 cara. Dia berdebat, dia kalah, okey dia terima. Ada version tu. Yang ketiga ni dia dengan pemulauan, kena pulau dia. Ya. Jadi pulaukan akhirnya dia. Pemulauan ni diabadikan Al-Quran. Dan last kali yang keempat ialah bil harb, angkat senjata perang ialah. Atau 4 itu telah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Surah dimaksud dalam surah Taubah cerita. Ya. Antara surah yang tidak ada basmalah. Nama kata surah ni surah panas. Surah panas, tak ada bismillah. Saya kata 14 surah, ya, satu je tak ada. Itulah surah tu Bara'ah. Kisah dia pun kisah panas. Allah Ta'ala menunjukkan kemurkaan dia dengan mendenda. Tapi hebatlah, didenda di awal, tapi di ujung kemaafan itu disenaraikan dalam Quran. Dibaca sampai akhir zaman. Masya Allah. Jadi kata Ka'ab, aku mendengar orang berteriak dengan suara kuat, wahai Ka'ab, kata bin Malik, bergembiralah. Sebab apa? Wahyu dah turun, memberikan kemaafan itu, ya. Kalau tidak, dia macam orang kata kalau kita lah macam orang gila dah. Di sana orang tak layan, di sini tak layan. Itu boleh tahan lagi. Bila kena dengan Rasulullah habis. Di salam Rasulullah paling empat lain. Rasulullah paling mana? Oh, tu gila dia. Orang ramai pun datang mengucapkan selamat kepadaku, ya. Tahniah, hani'an, ya. Aku pergi untuk mencari Rasulullah SAW. Dia tak cek orang lain, bila suasana dah berubah. Dulu dia pergi sahabat tak jawab salam. Sekarang ni semua dah ucap tahniah. Ini tak ada kes besar, turun wahyu. Dia tak ada kisah, dia cari cepat, bergegas. Dia mencari Rasulullah SAW. Nak tahu apa cerita ni. Di perjalanan orang ramai datang secara beramai-ramai memberikan ucapan selamat pada tahniah kepadaku atas taubatku. Mana taubat diterima oleh Ta'ala. Nama itu pun surat Taubah. Ya. Mereka katakan selamat atas diterimanya taubatmu oleh Allah SWT. Hingga aku masuk masjid, di sana aku melihat Rasulullah SAW. Allah. Dikelilingi ramai orang, mana di kalangan sahabat. Tiba-tiba Talha bin Ubaidillah berdiri dan berlari menyambutku. Dan menyalami kepada bersalam. Hal ini tidak pernah dilupakan oleh Ka'ab. Ya. Sebab mereka bertiga dah ditekan, diuji. Kerana ada pula tawaran. Tawaran betul-betul tak tahan. Ya, ketika hukum pemulauan ni berjalan, di kalangan munafik menawarkan, kalau dia tak layan mengikut kami je lah, kami beri macam-macam. Dia ambil kesempatan lagi, macam-macam. Sama yang cerita dia, daripada dulu sekarang pun sama. Cuma orang pelakon ni lain-lain. Dia uji kadang-kadang terbalik. Na'udzubillah. Jadi tiba-tiba Talha bin Ubaidillah berdiri dan berlari menyambutku, kata Ka'ab bin Malik. Dan menyalami dia bersalam. Hal ini tidak pernah aku lupakan. Setelah aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan wajah yang berseri-seri. Allah. Bagi sampai sabda, bergembiralah engkau dengan hari terbaik dalam hidupmu.
inilah hari paling baik. Abshir bi khairi yaumin marra alaika munzu wa halatuka ummuka. Ya. Hari yang paling baik, yang terbaik daripada hidupmu, yang tidak pernah lalu, tak pernah berlaku padamu semenjak engkau dilahirkan oleh ibu. Semenjak kau dilahirkan ibu, inilah hari yang paling hebat, paling bertuah, paling baik, sebab turun wahyu memberikan kemaafan kepada kamu. Wah, dahsyat ni. Jadi syahid kita di sini yang telah memberikan apa? Ucapan selamat, tahniah kepada orang yang berjaya, maknanya dalam urusan-urusan kerja-kerja yang diridai oleh Allah Ta'ala. Kemudian dibolehkan ta'jub dengan mengucapkan tasbih, tahlil dan seumpama. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW hendak menemuinya sementara dia dalam keadaan junub. Dia pun bersembunyi dan pergi mandi. Kemudian Rasulullah mencarinya. Setelah dia datang, baginda SAW bertanya, "Di mana engkau, wahai Abu Hurairah?" "Mu gimana Abu Hurairah?" Abu Hurairah nama dia Abdurrahman bin Sakhrin. Ya, bapa kucing, dia banyak beli kucing. Dia panggil Abu Hurairah. Kemudian dia menjawab, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah SAW, engkau hendak menemuiku sementara aku dalam keadaan junub." Ini adab dia. Jumpa Rasulullah dalam keadaan tuhur, bersih. "Aku tidak suka duduk denganmu dalam keadaan demikian sampai aku mandi." Ya, dalam keadaan tak sedar, tak bersih, dia mandi dululah, hamba mandi dulu ya Rasulullah. Mana? Kemudian baginda bersabda, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Maha suci Allah Ta'ala, semuanya seorang mukmin tidaklah najis. Apa takut nak mukmin kan ni najis kan? Yang tadi pula beradab, itu cantik. Kemudian kami riwayatkan, kata Imam An-Nawawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anhu, bahawa adalah seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana cara mencuci darah haid. Baginda mengajarnya kepadanya bagaimana cara dia mandi. Baginda bersabda, "Apabila ambillah mana segumpal kapas dan bersihkan dengannya, dan bertanyalah bagaimana cara membersihkannya." Dia bertanya lagi. Baginda menjawab, "Bersihkanlah dengannya." Ya, dia bertanya lagi, "Ya, tetapi bagaimana?" Baginda bersabda lagi, "Subhanallah, bersihkan." Macam pesen orang bertanya. Maka aku pun menarik perempuan itu. Ini macam bukan ditanya-tanya lagi. Dan aku kata kepadanya, "Bersihkan darah yang menempel dan ikuti jalurnya." Ini lafaz satu riwayat Imam Bukhari, sedangkan yang lain merupakan riwayat Imam Muslim. Sudah antara menunjukkan ketakjuban. Dia dah begitu bersih, bertanya lagi bersih. Pelik takjub. Dan satu lagi hadis kami riwayatkan Imam Nawawi kata dalam Sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, saudari Rubai ya Ummul Haris lah, dia melakukan melukai seorang. Mereka pun saling menuntut di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Ya Allah. Jadi baginda SAW bersabda, kisas. Lalu Umar Rubai mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, engkau akan mengkisasnya." Demi Allah, dia tidak akan dikisas. Nabi SAW bersabda, "Subhanallah." Dia ta'ajub, Subhanallah. Ya Umar Rabi', al-kisasu kitabullah. Ya, Maha suci Allah Ta'ala, Subhanallah. Itu ta'ajub. Ya, ta'ajub. Subhanallah, Maha suci Allah Ta'ala. Ya Umar Rabi', wahai Umar Rubai', ya Umar Rabi', kisas itu adalah kitabullah, ketentuan Allah Ta'ala. Siapa boleh angkat?
Tuan anak raja punya Rasulullah SAW sendiri pun mengatakan, lau kanat Fatimah binti Muhammad sallallahu kata tu ayat. Kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mencuri, aku sendiri kerat tangan dia kata Nabi. Ya. Sebab mana tidak boleh bertolak ansur dalam masalah nas. Itu dia antara apa? Ketegasan Nabi Siti tajuk. Kau ni kalau bahasa kita lah. Subhanallah. Ya Umir Rabi. Kisah kitab Allah. Kisah ni adalah ketentuan kitab Allah Ta'ala kan. So, ketentuan Allah Ta'ala. Yang tidak siapa boleh mempertikaikannya. Habis. Dan waqala Imam Nawawi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Allah karim. Allahu Akbar.